Okay, Assalamualaikum geng. Sekarang pukul 2 petang lah dekat sini. Kita orang dah sampai location. Semalam kita orang start selling, dah sampai location. So dah sampai location, kita pun dah dekat on position. Kita orang nak start kerja, nak start operation. So sekarang kru tengah prepare buat preparation lah untuk start. So aku boleh tengok sikit lah daripada atas ni. And aku so tu kita punya drilling bit. So kita orang korek borehole 120 meter depan ni. Kita orang kena korek, ambil sampel untuk testing lah. Untuk testing. So nanti aku cerita detail lah apa kita orang buat. Okay, macam aku sekarang duduk kat area bridge. Bridge ni macam kapal punya control room lah. So ni bridge. Masya Allah. Berapa kali lah? 2-3 kali lah aku masuk snow. So aku kadang-kadang bridge ni bukan aku punya office lah, aku punya office kat bawah. Tapi kadang-kadang aku suka naik dekat bridge ni. Kadang-kadang buat kerja balas-balas email kan. Sebab aku suka dia punya pemandangan kat sini lah. Sebab kat sini kalau korang tengok, pemandangan memang nampak pemandangan laut je kan. Nampak apa ni, segar sikit lah. Dapat tengok pemandangan luas macam ni kan. Itu yang aku suka, salah satu sebab aku suka kerja kat laut ni. Dia punya view memang cantik kan. Kadang-kadang waktu matahari naik, waktu matahari turun, sunset, sunrise memang best lah kan. Nanti kalau ada peluang nanti aku tunjuk lah kat korang waktu sunset ke, waktu sunrise ke, memang cantik. Okay kan. Sambil aku buat kerja ni, aku nak share sikit pengalaman aku waktu first time aku travel untuk masa aku kerja dengan company ni. Dengan konten sebelum ni aku cerita macam mana aku dapat kerja offshore kan, macam mana aku dapat kerja dengan company aku sekarang ni. So kali ni aku nak share first time aku travel, sebab aku rasa ada benda menarik juga lah untuk aku share. Aku start kerja dengan company ni bulan 7 tahun 2007. So first waktu aku kerja dengan company, aku kena pergi dia orang punya office dekat UK, dekat Bath nama tempat dia lah. Okay, disebabkan waktu tu anak aku masih kecil lagi, Nabil waktu tu berumur dalam setahun dah. So masa tu Mami Juna dia cakap sebab aku nak kena travel jauh, dia nak balik kampung dia lah, nak balik Samarinda. So aku hantar dia orang balik Samarinda, Nabil dengan Mami Juna balik Samarinda. So aku travel daripada sana lah, daripada Samarinda. So aku punya flight dari Samarinda ke Jakarta. So daripada Jakarta aku naik KLM, aku transit dekat Amsterdam. Dari Amsterdam aku pergi UK lah, pergi Norwich. Daripada Norwich tu aku naik kereta pergi ke office aku dekat Bath. Aku kena pergi office, kena stay kat sana lebih kurang seminggu lebih, 2 minggu untuk study dia punya software, untuk study dia punya program semua kan. Sebab aku baru nak start dengan diorang kan. So diorang panggil aku pergi sana dulu untuk training lah, macam training lah. So sebelum aku start travel tu, sebab aku ada kawan kat sana tau. Aku punya kawan sekolah aku waktu dekat sekolah menengah Dr. Baudin tu. Dia stay kat sana sebab dia punya husband kerja kat sana. Tapi dia tak duduk dekat bus tempat aku pergi ni, dia duduk dekat, aku tak ingat lah, somewhere dekat UK kat lah. Cuma aku tanya dia lah kan, aku cakap dekat dia lah, aku nak kena pergi bus semua. Aku ingat dekat lah dengan tempat dia. Kalau aku pergi sana, aku ingat nak jumpa dia kan. Dia kata tak, jauh dia kata kan. Tapi dia kata kat sana ada kawan dia lah, So dia bagi kontak nombor kawan dia. Dia kata kalau sampai sana boleh call kawan dia, boleh jumpa kalau ada apa-apa masalah, nak minta tolong pun semua. Okey, tak apalah.
kan. Aku pun ambil nombor kontak kawan dia. So bila aku travel daripada Samarinda ke Jakarta. So daripada Jakarta aku nak ke Amsterdam tu, aku naik flight KLM. So flight ni actually dia pergi ke Amsterdam tapi dia akan turun ke KL sebab ada apa penumpang daripada Jakarta akan turun ke KL. Okey. So mana sampai nanti dah sampai KL dia berhenti dulu, tapi kita orang tak boleh turun lah kan. Yang mana nak continue ke Amsterdam kena teruskan lah. So yang bestnya waktu nak ke daripada Jakarta tu kan, aku boleh perasan aku satu flight dengan Maui tu kan. Maui waktu tu tahun 2007. Maui waktu tu tengah glamour lah, waktu tu dia tengah fenomena lah kan. Dia baru habis Akademi Fantasia. Aku nak Akademi Fantasia 3 lah. Memang tengah top lah Maui waktu tu. Memang semua orang kenal Maui. Dia tengah trend lah waktu tu Maui kan. So kebetulan waktu tu aku boleh perasan dah waktu tu sebelum kita nak ke gate tu ada tempat smoking area. Aku waktu tu kisah okok lagi. Aku tengok kisah okok. Aku perasan macam aku tengok sebelah Mamat ni kan. Macam kenal kan. Maui kan dia suka pakai cap, pakai Ray-Ban tu kan, Ray-Ban besar. Lepas tu aku tegur dia, Maui ni. Lepas tu dia tengok tu, Maui dia kata kan. Lepas tu okey lah. Lepas tu bila aku tegur dia, Maui pun okey lah, tak sombong kan. Sembang aku macam dah kenal kan. So aku tanya dia buat apa kat sini kat Jakarta. Dia kata waktu tu dah ada rakaman lah. Dia ada rakaman lagu dengan kumpulan padi ke apa, aku tak ingat lah kan. So dia tanya aku nak pergi mana. Aku cakap aku nak kena pergi UK, aku nak kerja kat sana. Dia kata okey, kerja kat sana semua lah. Biasa sembang biasa lah. Lepas tu waktu tu aku tanya dia kan, betul lah sebab waktu tu dia tengah ada kes apalah, ada isu panas lah pasal dia kan. Aku dah tak ingat lah kan. Lepas tu dia kata biasalah, dia kata kan, dia tengah dia ni macam-macam orang nak kenakan dia semua tu kan. Lepas tu macam-macam lah. Dia kata dia buat hal sikit je pun biasalah kan. Kadang-kadang wartawan nak buat sensasi semua kan. Tapi yang bestnya tengah-tengah kita orang sembang tu kan, tengah seokok kan, ada sekumpulan macam family lah kan. Lepas tu yang bestnya ada budak bukan dalam 14 tahun ke 15 tahun dalam family perempuan lah kan. Dia stop, dia nampak Maui, dia perasan Maui, dia stop. Dia boleh cakap Maui isap rokok kan. Lepas tu kita macam pandang kan. Lepas tu bila budak tu belah, Maui cakap, tu kau tengok kan, aku isap rokok pun salah. Betul lah kan. Maui bila dah jadi orang glamour ni kan, memang jadi perhatian lah kan. Okey, lepas jumpa Maui tu, lepas tu naik flight. Aku sambung naik flight ke Amsterdam, turun Amsterdam. So waktu aku nak landing kat Amsterdam tu, daripada atas kan aku tengok Amsterdam. Memang first time aku travel ke Europe time tu. Memang rasa best lah, dapat tengok tempat orang kan. Walaupun aku dekat airport je, dekat transit dekat airportnya ke macam aku dah sampai Amsterdam kan. Memang rasa lain lah, rasa best lah kan. Lepas tu daripada Amsterdam tu aku naik flight ke Norwich. Lepas tu daripada Norwich tu aku naik taxi pergi ke office aku lah. So bila sampai office macam biasalah kan, aku punya boss sambut aku kat office kan. Tengok office diorang waktu tu dekat bus kira okey lah, besar je lah office diorang kan. Lepas tu aku jumpa lah semua bos-bos aku, jumpa aku punya colleague semua kan. Lepas tu yang bestnya time first sampai tu, bos aku tanya aku kan, dia offer macam biasa lah, offer aku minum. Okey, kau nak minum apa kan? Aku cakap aku nak minum air lah kan. Maksudku air macam air putih kan, air mineral lah kan, maksud tu kan, macam air masak lah kan. Lepas tu yang best kan, okey dia kata air. Dia terus ambil cawan, dia terus buka tap, dia tak dah lah cawan, dia bagi air pipe kan. Alamak, okay, pipe. Waktu macam dia orang kat sana kan, boleh air pipe tu memang drinking water, memang tu boleh minum. Memang bersih sebab dia orang punya sistem kat sana, penapisan dia orang memang bagus kan, memang bagus. Tapi macam kita kat Malaysia memang tak biasa minum direct air pipe kan, kita kena masak dulu. Lagi pula macam aku dulu waktu aku belajar kan, macam aku tahu kat mana, macam aku tahu UK punya sewerage system kan. Dia orang proses air tu kan, air tu daripada air kumpahan tu, daripada air kumpahan tu dia jadi tapi dia orang punya proses filtration tu memang bagus lah, sampai air daripada air kumpahan tu dia orang boleh proses, dia orang boleh tapi sampai boleh jadi air minum kan. Tapi aku tahulah air tu daripada air kumpahan. So bila aku nak minum tu rasa macam kembang tekak, kira aku ambil pegang, aku tak minum kan. So lepas aku sampai office tu, kira hari tu aku tak masuk office lah kan, sebab aku travel, aku penat. So aku punya boss terus hantar aku, so aku pergi hotel lah. So pergi check in ke hotel diorang dah sediakan. So aku pergi rehat kat hotel lah. So pada first day tu aku still tak telefon kawan aku tu, yang kawan aku bagi nombor telefon aku, tak telefon.
the second day besoknya lepas habis office hour dah aku pergi office apa semua tu, aku call dia. Actually bus ni, bus kalau korang tengok bus ni, dia kat situ banyak universiti banyak universiti kat situ. Bus ni bandar lama lah, memang bandar memang cantik, memang bandar pelancongan kan, bandar heritage lah orang panggil kan. Memang ada banyak bangunan-bangunan lama apa semua kan. Tapi kat situ memang banyak universiti dan banyak student kita kat situ, student Malaysia kat situ kan. Okay, so bila aku habis office tu, bila aku habis office hour aku call kepada kawan aku tu, nama dia aku tak ingat lah kan, budak Sarawak kan. Dia kerja kat sana, dia kerja accountant kat sana. Dia pun kahwin, dia ada isteri lah, orang Malaysia. Isteri dia sama belajar aku pun dah tak ingat kan. Nama dia aku tak ingat nama apa, tapi budak Sarawak ni memang baik kan, memang baik. Aku call dia, cakap okey, aku kawan, nama kawan aku tu Hanim. Aku kawan Hanim, dia bagi nombor kau. So aku tu, oh dia kata ada Hanim bagi tahu kan. So dia kata okey lah, memang cantik. Kebetulan hari tu dia kata dia orang ada jamuan dengan orang-orang Malaysia lah kan. So dia nak invite aku pergi ke jamuan tu. Aku cakap okey. Okay, so aku pun tunggu dia kan, dia datang jemput aku kat office aku. Lepas tu dia bawa aku pergi lah. Dia kata kat sini memang banyak, dia macam kau cakap lah, dia kata kat sini memang banyak student Malaysia dia semua ni. Jamuan kita pergi ni dekat macam student Malaysia punya ni lah, sebab dia orang ada macam group lah kat situ kan, yang student Malaysia dengan pekerja orang Malaysia kat situ lah kan. So hari tu ada student Malaysia tu nak buat macam jamuan lah kan. Okey, tak jauh pergi, dekat je. Okey, tak apalah pergi sambil tu sembang ada semua kan. Memang baik budak tu kan. Aku pun tak ingat nama dia. Kalau kebetulan lah kan, nama dia apa lah, aku Allahu Akbar tak ingat. Kebetulan lah kan, kau tengok aku punya vlog ni, kau kenal aku, tolong komen kan, aku nak kau punya nombor kontak kan. Memang aku hutang budi dengan kau lah kan, okey. So kita pun pergi tempat yang dia kata jamuan tu. Yang bestnya kan, ada satu cerita kelakar sikit kat sini. Dah sampai rumah tu kan. Lepas tu bila biasalah bila dah nak tempat jamuan ni kan, memang bising kan, orang duk sembang, orang duk apa kan. Lepas tu ada satu suara tu kan, aku macam pernah dengar kan, suara melengking-lengking, suara melengking-lengking ni. Aku dah macam pernah dengar suara ni kat mana, suara perempuan kan. Aku tak ingat tu, ingat lupa kat mana aku pernah dengar suara ni kan. Lepas tu bila aku masuk, aku beri salam. Yang first aku nampak yang suara perempuan tu, sebenarnya aku tengok, ya Allah, aku punya lecturer waktu aku dekat ITM Shah Alam tu. Aku punya lecturer, dia ajar aku statistik kan. Aku ingat lagi, dia ajar aku statistik. Dia pun tengok aku, dia macam terkejut tu kan. Dia pun macam aku punya ingat lupa, nama aku tu tak ingat. Tapi aku ingat nama dia, Puan Faridah nama dia kan. Puan Faridah, dia ajar aku statistik. Lepas tu dia tengok aku macam, awak ni macam saya kenal lah semua. Lepas tu alah, Puan Faridah kan. Yalah. Saya cakap puan dulu ajar saya statistik dekat ITN Shah Alam macam ni. Lepas tu, oh yalah, kau student aku, dia kata kau student saya dulu kan. Yalah kata. Lepas tu dia tanya aku kan, kau buat apa kat sini kan? Kau sambung belajar kat sini ke apa? Kata tak, saya dah kerja dengan company kat sini. Oh, dia pun macam terkejut. Oi, wah hebatnya kau dapat kerja dengan company UK ke semua kat sini kan, dia kata sini kan. Lepas tu dia siap bangga, dia siap cerita dekat orang, kat semua tetamu. Ini student saya dulu ni, saya ajar dia dulu ni. Tengok sekarang dah kerja kat sini. Macam aku pun macam bangga kat. Lepas tu 2-3 hari lepas tu, masa time aku pergi tu, kebetulan waktu tu tengah talk pasal cerita Harry Potter. Aku tak layan sangat pun Harry Potter ni. Waktu tu Harry Potter dah season ke berapa dah. Kalau aku pergi sana, rata-rata orang duk cerita pasal Harry Potter kan. Dekat office aku, even kat office aku. Lepas tu dengan geng-geng Malaysia ni pun semua duk cerita pasal Harry Potter. Sebenarnya tak ambil kuat sangat pun pasal cerita Harry Potter ni. Lepas tu dia orang ajak geng-geng Malaysia ni, dia ajak, okay, why not kan. Nanti malam besok ke apa kot, dia kata kita pergi tengok filem Harry Potter sebab baru-baru tayang. Aku cakap, okay, tak kisahlah, aku join je kan. Pergi lah tengok kan. Aku tengok sebab pula aku tak ikut dia punya series sana, aku tak faham sangat. Aku pergi tengok je lah. Lepas tu kita orang pergi makan semua tu. Lepas tu aku macam biasa teruskan training dekat office aku tu. Basically software yang diorang guna tu aku pernah pakai lah dekat Malaysia, cuma diorang punya software tu lagi advance lah kan. Diorang banyak in-house software yang diorang buat sini. Memang lain lah dengan Malaysia punya ni. Memang diorang punya ni memang advance semua kan. So aku dah training semua lebih kurang seminggu lebih. Lepas tu aku nak kena travel. First job aku ke Tunisia. First job aku dekat Tunisia. Aku kena join kapal kat sana.
So daripada office ni kita orang berapa orang, 3 orang 4 orang lah. Aku punya manager dengan aku 2-3 orang aku punya klik yang nak join kapal tu, travel lah daripada office. So kita orang travel daripada UK, kita kena transit dekat Paris kan. Dekat Paris ni pun best lah kan. Waktu baru nak landing kat Paris tu, daripada atas tu aku boleh nampak Eiffel Tower kan. Aku boleh nampak Stade de France punya stadium. Stade de France ni stadium final World Cup 98. Aku ingat lagi kan waktu tu France lawan dengan Brazil kan. Aku memang tengok lah kan. Aku memang tengok game tu. Memang aku cakap memang bangga gila kan dapat tengok stadium tu, dapat tengok Eiffel Tower. Aku cakap Allah hai, memang beruntungnya aku kan dapat travel, dapat tengok tempat orang macam ni. Memang aku bersyukur sangat aku dapat kerja tu. Memang best sangat kan. Okay, so dah sampai France. Pada France tu kita ambil flight ke Tunisia kan. Sampai Tunisia ni actually dia belah Afrika lah, North Africa. So kita ada projek dengan oil and gas company kat sana kan. Kita pergi kat sana. So first time aku sampai sana, lepas tu kita join kapal kan. Join kapal, job tu tak lama. Job tu lebih kurang 2 minggu kan. So basically aku punya first job ni sebab since aku tak ada interview apa dengan company ni kan. So aku punya syarat, bos aku bagi syarat, aku punya first job ni kira macam aku punya interview lah kan. Aku punya interview lah. Kalau first job tu aku boleh buat kerja kan, so dia orang akan offer aku kontrak lah kan. Kalau aku tak boleh buat kerja, so takat tu je lah. Aku tak dapat, tak diterima lah. So quite challenging lah kan. Sebab first job ni aku nak kena tunjukkan, aku nak kena perform lah, menunjukkan yang aku ni boleh buat kerja lah kan. Okay, actually company yang aku kerja ni kan, company ni dia orang sebenarnya baru set up lah. Dia orang baru set up. So dia orang banyak engineer baru semua kan. Yang ada juga yang senior tapi tak ramai. So aku punya first assignment aku as a geotechnical engineer. So bila aku pergi sana, kita punya scope of work, kita kena buat drilling, ambil sampel, buat testing. So kena buat analisis lah. Buat analisis untuk, waktu tu kita buat untuk pile analisis kan. Aku dulu memang aku pernah buat lah waktu dengan company lama dulu. So aku punya assignment kat situ aku kena sebab kita orang kena ambil data, buat test semua tu. So kita kena produce report, kena buat analisis lah. So since kat situ ramai engineer baru, dia punya project manager, offshore project manager tu pun budak baru. So analisis tu aku yang buat, aku yang design semua tu aku buat. Lepas tu hantar ke office. Alhamdulillah aku punya analisis okey, office suka apa semua tu. So sebelum tu aku nak cerita kan, aku punya macam mana aku punya culture shock kan bila aku naik kapal company luar ni first time naik kan. Bila aku naik waktu tu, kapal dia okey lah, biasa-biasa je kan, tak ada beza sangat dengan kapal Malaysia ni. Yang membuatkan aku culture shock sebab dia multi nationality kat situ kan. Ada kru orang France, ada kru orang British, ada kru orang Australia, ada kru orang Afrika kan. So macam ada kru orang Russia, macam kru kapal ni banyak orang Russia lah. Macam dia orang punya specialist operator untuk soil testing ni orang France lah kan. Macam drillers orang British. So kat situ dia punya challenge dia kan, sebab kita punya English ni kan, kita ni more exposed to US punya English kot. Sebab bila kita tengok movie pun semua kan, bila kita tengok movie tu more to US punya accent lah punya ni. Tapi bila kita bercakap dengan orang lain, orang luar, macam orang UK, dia punya British accent tu memang lain sikit lah. Memang payah sikit kau nak tangkap dia orang. Dia punya accent tu bunyi macam dalam sikit kan. Itu baru British kan, belum dengan France lagi. France punya English lagi, ya Allah hai, memang tak faham sangat lah. Memang communication mula-mula tu memang aku payah sikit lah. Sebab aku nak communicate dengan orang, aku nak dengar faham dia punya accent tu payah sikit. Dengan belum Russia punya English lagi, Allah, lagi pening kepala nak faham kan. So dia punya challenge dekat situ lah kan. Tapi okey, aku boleh handle benda tu. Lepas tu dia punya culture shock lagi. Aku walaupun aku sebagai engineer kat situ, tapi aku kena buat semua kerja tu. Aku bukan semua kerja dalam lab tu aku kena buat lah. Sebab macam sebelum ni, apa yang aku buat dekat office lama, dekat company lama aku dekat Malaysia, kita orang ada lab tech. Lab tech yang buat testing, buat apa semua. Kita orang engineer je ambil data, proses, buat report macam tu lah. Macam kat situ tak, either kau engineer atau kau lab tech, kau kena buat semua. Kau kena buat testing, kena buat apa. Yalah, bayanglah aku dah berapa tahun aku tak pegang alat nak buat testing. Memang menggelabah kan, tangan bergigil nak buat semua tu kan. Lepas tu pula dekat company baru ni, engineers
Engineer tu dia punya responsible untuk handle that lah kan. Macam dia kena bagi instruction, dia kena bagi instruction kat driller apa nak kena buat. Macam kat Malaysia tak, kat Malaysia yang aku kerja dulu kan, apa-apa drillers yang buat decision apa-apa kan. Katakan contoh diorang korek sampel dapat tak cukup, so driller yang buat decision apa nak kena buat apa semua kan. Kalau dengan company baru ni tak, engineer yang buat decision kan, engineer yang kena buat decision. So aku macam shock juga kan. Macam dia punya tanggungjawab tu lagi lebih kan. Lepas pula data yang kita dapat, macam kita buat testing daripada CPT communication test. Data tu biasanya dekat company lama aku dulu, operator yang operate tool tu yang proses. Lepas tu dia bagi data dekat engineer je ambil data. Macam company yang aku kerja sekarang ni, data tu engineer kena proses, so aku yang kena proses apa semua. Kau memang nampak payah, nampak berat, tapi sebenarnya bagus tu. Bagus sebab kau belajar semua. Aku memang kau akui, aku kerja company sekarang ni memang aku banyak belajar kan. Tak macam aku kerja company Malaysia dulu kan. Aku just belajar yang bahagian buat report, bahagian yang ni, bahagian daripada bawah, daripada semua tu aku tak belajar. So yang bagusnya aku belajar semualah. Cerita balik dengan aku punya assignment kan, aku kena buat kerja, aku kena buat report, aku kena buat analisis apa semua tu kan. So bila aku dah buat analisis semua, hantar ke office check, okey lah. Aku punya diorang boleh katakan diorang sukalah dengan aku punya analisis, betul lah semua kan. Lepas tu aku pula banyak membantu project manager untuk job tu pun semua kan. Sebab dia pun baru, aku banyak bagi advice kat dia semua tu kan. Lepas tu yang bestnya, aku perasan waktu dah habis job apa semua, kita dah habis job apa semua tu, aku boleh terperasan email aku punya boss ke office hantar dekat aku punya project manager kat kapal tu, tanya macam mana aku punya performance lah, sebab dia nak review aku punya performance lah. Yang aku best, aku terperasan dia punya email tu, dia reply dekat boss aku, dia cakap Nizam was a great help, he knows what he's doing. So mana dia punya feedback tu bagus lah tentang aku lah. So aku suka lah, aku cakap ni ada chance ni aku dapat kontrak kan dengan company ni kan. So okey lah, aku pun happy lah dengan aku punya first job tu. Yang waktu tu habis job aku balik, itu masa aku balik tu yang aku miss flight tu kan, yang aku cerita kan, yang aku punya kontes dengan aku miss flight. Yang ni lah aku miss flight kan. Alah, waktu aku miss flight tu aku dah spoil lah. Alamak, dah lah first job aku kan. First job aku, diorang nak review aku punya performance, aku boleh miss lah. Aku dah rasa macam alamak ni macam tak dapat kontrak apa semua kan. Lepas tu dah sampai rumah apa semua tu, 2 hari ke 3 hari lepas sampai rumah tu, aku punya boss email aku kan. Dia cakap okay, terima kasih lah kan, dah join diorang punya company semua tu, based on dengan aku punya performance dekat aku punya first job tu. Diorang happy dengan aku punya performance, so diorang bagi aku kontrak. Alhamdulillah aku dapat kontrak kan. Aku dapat kontrak. So kontrak tu actually yearly kontrak lah. Setiap tahun dia akan renew. Sampailah tahun aku kontrak, aku hold kontrak dengan company sampai tahun 2016 tu. Sebelum 2016 tu, sebab 2016 tu kan oil and gas crash. So lepas crash tu, company aku dah tak buat kontrak lah, dia buat je sebab freelance lah. So sampai sekarang aku freelance. Basically itulah sebelah sikit yang aku dapat share aku punya first trip masa aku join company ni. Kira yalah banyak pengalaman lucu, pengalaman yang menarik, pengalaman yang mencemaskan macam itulah yang aku miss flight semua tu. So aku rasa setakat ni untuk aku punya konten pada hari ni. So mungkin kita jumpa lagi untuk next konten aku nak buat apa lagi nanti aku fikir buat apa. So banyak lagi aku nak share pasal aku punya life, pasal aku punya experience sepanjang aku kerja offshore ni. Okay, so sebelum kita berpisah, aku nak tunjuk pemandangan kat sini. Memang cantik. Sekarang pukul 2.30, matahari tengah terpacak lagi. Okay gang, aku lepas ni aku ada kerja sikit. Okay, kita jumpa lagi untuk next vlog. Okay, bye bye, assalamualaikum.